Wansyur min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Mula-mula sekali. Sekejap. Okay. Ustazah nak dengar. Bukan, Ustazah nak betulkan bacaan doa yang kita baca. Doa yang kita baca. Betul tak? Okay, mula-mula sekali kita sebut satu-satu. Allahumma ftah Allah. Okay, kita dengar. Allahumma tah Okay. Nampak. Ini hari maksud dia. Okay. Kita cari yang jelas sikit. Okay, boleh nampak tak? Okay. Allahumma ftah. Okay, tengok Ustazah. Allahumma keluarkan angin. Allahumma keluarkan pedas tu. Allahumma bukanlah. Ya, bukanlah. Kalau kamu sebut salah, jadi maksud lain. Allahumma ftah alaina. Tambah-tambah. Allahumma tah alaina Tak. Alaina. Alaina. Okay. alaina Hikmataka. hikmataka Ni ha pedas ni. Hikmataka maksud dia hikmah. Hikmat ni macam-macam lah daripada khazanah Allah kan. Hikmataka. Wansyur alaina. wansyur alaina Wansyur alaina. wansyur alaina Okay. Min khazaini. min khazaini. Betul, ada orang sebut ha kat sini bukan kha. Min khazain. Khazain ni maksudnya khazanah Allah. Ilmu Allah macam-macam ni kita nak buka ni. Doa ni. Min khazaini. Min khazaini Rahmatika. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Okey, Ustazah nak dengar yang ini dulu. Allah maftah. Lagi sekali kan baca dengan bacaan yang betul, tajuk yang betul. Allah maftah alaina. Okey, 1, 2, 3. Allahumma ftah alaina hikmataka Syur alaina wansyur alaina min khazaini matika rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Okey, yang ini pula Rabbi syrahli ni daripada ayat Al-Quran juga. Kalau kamu baca salah, berdosa. Ustazah cari dulu mana dia punya surah dia. Kalau dalam ayat Al-Quran kamu nak cari surah Toha ayat 25 hingga 28. Nabi Musa waktu dia nak dakwahkan kepada kaum dia. Nabi Musa
Rabbi shrah li. Rabbi shrah li. Rabbi shrah li. Rabbi shrah li. Okay. Ulang. Rabbi shrah li. Rabbi shrah li. Sadri. Kalau ada sadri. Okay. Rabbi shrah li sadri ni maksud dia. Rabbi ya Shrah. Rabbi shrah li. Ishrah li. Lapangkanlah kalau kita sebut salah apalah maksud dia. Sadri. Dia dadaku. Lapangkan dadaku. Maksud dia apa? Apa tahu maksud dia? Lapangkanlah dadaku. Lapang. Kenapa dada kena lapang? Maksud dia apa? Kosongkanlah dada kita tu bagi lapang. Jangan serabut-serabut. Nanti duk serabut dengan benda lain. Kamu suka layan apa? Dalam dada kita nak simpan dekat otak, dekat dada. Serabut-serabut simpan benda lain. Nanti ilmu. Kita kena doa lah. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Sambung pula. Yassirli. Yassirli amri. Amri. Kena sebut betul. Wayassirli tu maksud dia mudahkanlah untukku. Kalau kita baca salah, tak tahulah maksud dia apa. Amri, amal daripada amar, urusan. Ya tu maksud dia urusanku. Aku mudahkan urusanku. Maksud dia apa? Urusan apa ni? Siapa tahu urusan apa sekarang? Kita tengah buat urusan apa? Urusan apa? Senyum. Urusan untuk ilmu. Urusan nak minta ilmu. Ajar seorang lagi. Ada dengar seorang. Bukan Irfan kan? Faris kan? Ya. Amri ni maksud dia. Ni urusan menuntut ilmu, urusan nak belajar tajwid. Al-Quran. Allah mudahkan. Wahlul. Baca. Wahlul. Uqdatam. Ini sambung. Buka ukur orang lain kenapa? Tanwin baris atas bertemu dengan huruf min. Kita kena idgham, kita kena masukkan. Uqdatam. Okey, semua sama sebut. Wahlul uqdatam. Wahlul uqdatam. Wahlul uqdatam mil. Nun mati. Nun sukun bertemu dengan lam. Mil, kita kena idgham. Mil. Lisani. Kita masukkan nun tu, kita tak payah sebut nun, kita sebut lam tu. Mil lisani. Lagi sekali. Wahlul uqdatam. Wahlul uqdatam. Min lisani. Wa ni, kamu belajar bahasa Arab kan? Wa ni dan. Wahlul. Lepaskan. Uqdatam. Kekakuan. Kekakuan tu apa? Siapa tahu? Kekakuan. Siapa tahu maksud dia? Bahasa Melayu tu bukan bahasa Arab. Kekakuan maksud dia apa? Kaku tu macam mana? Keras. Kaku tu teragak. Kaku ni
keras, lidah kita keras. Kita tak boleh. Kita jangan lepaskan kekakuan dari yang perkataan terakhir. Doa terakhir ni. Yafqahu. Yafqahu. Kau Oh. Yafqahu Yafqahu. qawli. 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 Oh dengan kaf. Qaf dengan kaf lain. Jangan sebut yafqahu. Macam tak mesti nak sebut qa tu. Yafqahu qawli. Qawli. Supaya apa ni maksud dia? Supaya mereka mengerti. Yafqahu ni daripada perkataan faqih. Faqih maksudnya orang yang dengar kita bercakap ni faham. Faham qawli. Qawli ni qaul, perkataan tu. Okey, doa ni elok kita nak mula belajar. Kita nanti kamu dekat sekolah rendah pun dah ada sekarang kan. Presentation. Kamu nak presentation lagi, kamu nak apa lagi? Nak bercerita, nak pidato. Elok baca doa. Bukan nak mula belajar je. Okey, lagi sekali Ustazah nak dengar daripada Rabbi Syrahli sahaja. Rabbi Syrahli. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia bunyi tu dia bukan qaf. Dia bunyi kaf. Uqdatam. Eloklah perkataan kita ni. Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawli. Okey. Nanti betul-betul doa. Doa ni maksud dia bagus. Nak aminkan, nak makbulkan doa kita ni. Doa Nabi Musa. Kaum Nabi Musa kan ramai kan. Kena doa banyak-banyak. Okey. Mula-mula sekali sebelum kita start ni. Siapa dah hafal? Hadis. Nama hadis malam. Siapa bagi tahu? Hadis apa? Setiap apa nama tajuk? Setiap orang akan mengikut apa yang dia niatkan. Adalah dengan niat. Hadis tentang Ramadan adalah dengan niat. Kalau kita buat amal tu amal-amal kebaikan lah. Kalau amal yang buruk, buat lagi amal buruk tak dapat dosa, tapi dah buat tak dapat lagi. Tapi kalau amal baik kita niat. Okey, siapa yang dah hafal? Kita nak tulis nama ni, siapa yang dah hafal? Sebab 3 hari ni kita innamal a'malu binniyat wa innamal nawa. Mula-mula Fakira. Nak tahu? Nak tulis nama siapa yang dah hafal. Esoklah untuk minggu ni hadis pertama. Minggu ni. Okey, Fakira. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Okey, Fakira ingat Alhamdulillah. Okey, siapa lagi nak try ni? Siapa yang dah hafal? Okey, Fakira Ustazah tanda right sebab dah hafal. Esok Ustazah tak tanyalah kamu. Tasmik lah hadis ni. Okey, hafal. Yang depan.
Dah ni. Nisa ingat. Dia ada ingat. Ingat tak? Separuh Tak ingat tak? tak ingat Ustaz. Nisa tak ingat kan? Nisa belum. Nanti kakak tolong ajar adik sebut, takut tak pandai baca. Tak boleh baca ke? Okey. Nisa. Adik. Kita apa? Okey, Alia dululah, Alia. Alia baca. Innamal. Apa? Alia. Ya, Yun. Okay, Alia buka sound. Innamal. Innama a'malu binniyat wa innama likulli ri'in ma nawa. Okay, Alia ingat kan? Betul kan? Ada tengok? Betul. Ada. Tak. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, Irfan ada tak Irfan? Ada. Pun saya tak nampak. Okey, Irfan cuba baca. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lupa lah saya tunjuk kat sini. Kamu dah hafal ke? Kamu tengok kat sini. Dah. Tengok. Okey, lagi sekali. Irfan lagi sekali. Saya tutup dengan pensel. Innamal a'malu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in ma nawa. Okey. Kesha ingat tak? Ingat. Okey, cuba Kesha. Innamal Innamal a'malu wa innama likulli ri'in. Okey, cuba tutup kertas tu. Terbalikkan kertas tu. Okey, lagi sekali. Innamal Innamal Okey. Bolehlah ingat sikit-sikit kan. Innamal a'malu bin. binniyat. Okey, wa innam. Okey, Kesha ingat separuh. Salah tulis. Kesha ingat separuh Okay, tak apa. Esok Nisa dengan Kesha dengan korang lagi Faris. Okey, boleh Faris? Tak panjang sangat hadis ni. Boleh tak Faris lagi sehari? Hafal? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, seterusnya semalam kosongkan. Hari ni boleh tulis ni perkataan dan maksud. Kita tahu. Okey, untuk selain baca Quran dapat pahala, hadis pun. Hadis Nabi yang sahih. Ni riwayat Muslim ni sahih. Dapat pahala. Okey. Innama maksud dia apa? Sesungguhnya. Al-a'malu setiap amalan. Setiap amalan. Jadi apa setiap amalan ni? Allah cakap nanti akhirat nanti Allah yang akan hisap semua amalan kita. Kita tiba-tiba terjeling kawan pun Allah akan tanya akhirat nanti. Okey. Sebab itulah maksud hadis ni dia Dengar letak. saya cakap. Ni tulis number 1, number 1, Inama, dekat sebelah dia sesungguhnya. Salin? Isa dah tulis ke? Okey, yang kedua. Amat ni. Tengok. Okey. Bin niat. Berdasarkan niat. Bin tu bin niat berdasarkan niat. Dia setiap bila dia bersambung kepada ri'in ni,
Meri'im, setiap orang akan mengikut. Okey, kamu salih ni. Ma maksudnya apa? Nama yang okey dah. Yang diniatkan. Nampak tak? Dah tu, besarkan sikit. Boleh. Penting ni sehingga akhir hayat lah. Sebab kita orang Islam kan. Sebab setiap kita. Niat ni, saya nak tanya, bila okey, Allah ni sangat baik. Ni apa kata kita niat, contoh kata awal-awal kita lupa nak niat. Macam kelas ni lah. Lupa pun nak niat kerana Allah. Tak ada niat. Kita join pun sebab dalam grup tahfiz ni. Jadi kita boleh ubah niat kita. Niat ni ada 3 keadaan bila kita boleh niat ni. Okey, kalau boleh usahakan di permulaan. Yang kedua, contoh dia awal-awal tu kita dah niat elok dah. Tiba-tiba tengah-tengah kelas duk teringat ada apa drama. Ada drama dekat TV. Niat kita lari, kita tengok drama Ustaz. Tengok kita daripada majlis ilmu. Kita masuk balik di pertengahan lagi betulkan niat kita. Yang terakhir ketika awal, pertengahan dan di akhir. Kita ulang bila kita nak niat ni. Pertama, ada awal-awal. Okey, dengar ke tak ni? Ustazah betul. Kamu dengar tak suara Ustazah? Dengar. Handphone Ustazah order tak sampai lagi. Ustazah tak sampai lagi daripada tadi. Okey, di awal-awal apa-apa amalan baik kita nak buat tu, kita niat. Di pertengahan dengan ada akhir. Okey. Penting tak niat ni? Kita nak niat kerana? Kerana Allah. Kerana Allah. Kita kena Kerana Allah. untuk dapat ilmu agama. Kita niat ikut sunnah Nabi. Apa? Kalau ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi. Okey, seterusnya yang bawah tu, salah hingga tempat kosong tu, apa? Cuba baca tajuk dia apa? Sebab hadis ini dilafazkan. Sebab hadis ni kena ada sebab. Sebab apa Nabi cakap tu mestilah ada sebab. Tak boleh tak ada sebab. Nabi tak cakap benda sia-sia. Okay, nak tahu tak sebab apa ni? Yang ni kamu kena tulis panjang sikit. Ada kisah. Mesti ada kisah ketika terjadi kepada Nabi ataupun kepada sahabat Nabi. Mula-mula sekali. Jangan lari. Ni Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ada dekat Nabi time tu, dia dengar Nabi sebut. Nabi berkata, jadi Ibnu Mas'ud ni bagi dia pas mereka akan bagi. Beliau berkata. Inilah kisah dia ni.
sebelum kamu daripada Ibnu Mas'ud dah. Daripada Ibnu RA ni maksud dia radhiyallahu anhu. Reda hadapnya. Reda. Okey, kisah dia. Inilah kisah dia. Terdapat. Kamu salin Azhar saja bagi tinggal tempat kosong bagi kamu salin. Terdapat di kalangan kami. Dah. Terdapat di kalangan kami. Seorang lelaki. Dah. Yang meminang. Meminang tu maksudnya dia berkenan dekat seorang perempuan. Seorang perempuan ni dia minat, jadi dia meminang seorang perempuan. Yang dikenali. Ni kita Ustazah nak bagi tahu ni nama dia apa ni? Nama umur. Ni nama dia. Okey, Ustazah baca ya. Terdapat di kalangan kami seorang lelaki yang meminang seorang perempuan yang dikenali dengan nama Ummu Qais. Nama apa ni? Ummu Qais. Okay. Sambungan dia dah habis tulis? Belum. Belum. Perempuan tersebut enggan mengahwininya. Enggan mengahwininya. Bunyi kata-kata tu ada bunyi gemam. Boleh tutup. Tutup suara kamu je. Okey, dapat tak ni? Perempuan tersebut enggan mengahwininya kecuali apabila lelaki tersebut berhijrah ke Madinah. Okay. Kalau yang beradik tu seorang dapat salin pun dah okey. Nanti yang lain salin. Okay, tengok. Perempuan tersebut enggan mengahwininya kecuali apabila lelaki tersebut berhijrah ke Madinah. Dia pun berhijrah. Okay, ni sambungan dia. Dia pun berhijrah dan mengahwini perempuan tersebut. Okay, siapa tak nampak bagi tahu, tanya. Saya tak nampak, bagi tahu. Ustazah nak baca. Maka kami menamakannya sebagai penghijrah Ummu Qais. Penghijrah. Inilah kisahnya. Macam mana Nabi boleh bagi sabdaan ni. Inilah kisahnya. Ada para sahabat. Ada seorang sahabat Nabi yang ingin meminang seorang perempuan. Perempuan tersebut tak nak kahwin dengan dia kecuali lelaki tersebut berhijrah ke Madinah. Okey, apa kaitan dengan niat ni? Maksud dia apa? Dia nak berhijrah. Dia nak berhijrah kerana perempuan kita. Kalau nak buat satu kena utamakan kerana Allah dulu. Tengok yang ni dia dapat. Dapatlah macam pahala. Apa kan kalau sahabat Nabi berhijrah ke Madinah ikut Nabi kan untuk sebarkan agama Islam kan.
Yang ni dia berhijrah ke Madinah. Kerana apa? Kerana dia nak kahwin dengan perempuan tersebut. Dia cuma dapat satu, dia tak dapat dua. Dia cuma dapat isteri, dia dapat lain tak? Lain tak dapat. Tapi dia kena betulkan lah niat dia. Cuma ni sebab hadis ini dilafazkan. Sebab dia. Bila Nabi dapat tahu ada yang berhijrah tapi kahwin dengan perempuan. Macam itulah. Ada juga kalau situasi, dah salin ke? Ada juga situasi sekarang kalau orang dia nak kahwin dengan pasangan dia bukan Islam. Pasangan dia tu masuk Islam kerana nak kahwin. Susah tu, tak boleh. Dia kalau nak masuk Islam mesti kerana Allah. Nak masuk syurga. Jangan sebab manusia. Apa-apa kita buat jangan sebab manusia, kena sebab kepada Allah dahulu. Okay. Dah. Habis hadis kita. Esok baru kita huraian yang lebih mendalam. Esok hari terakhir untuk kita belajar hadis tentang niat. Okay, hari ini yang ini je. Ini dilafazkan. Okay, dah ke? Kita nak masuk pada hafazan surah. Siapa yang sudah tu ambil Al-Quran, buka surah Al-Mulk. Kita dah dalam kelas, kamu dalam kelas tahfiz ni, Ustazah kan sehari 3 ayat. Surah-surah yang Ustazah pilih ni, surah-surah yang memang penting untuk kita umat Islam. Kalau Al-Mulk ni untuk melepaskan diri kita daripada seksaan api neraka. Sebelum tidur elok kita amalkan. Okey, siapa yang belum tu? Dah, Kesha dah? Dah, okey. Dah sudah. Okey, buka Quran. Hari ni kita sambung ayat 4 hingga 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Okey, 4, 5, 6. Okey. Dah pergi mana tu? Minum air ke apa ramai-ramai ni? Okey, Ustazah nak kamu baca ni, nak panggil siapa ni? Tak tahu siapa yang ada ni. Alia ada? Okey, a'udzubillah. Ada. Ada, okey Alia. Okey, a'udzubillah. Tengah-tengah ayat kita mula dengan Ustazah, buka apa? surah Al-Mulk. Kita sambung pada hafazan surah Al-Mulk. Kamu 562. dekat rumah selepas habis kelas. Sekarang ni Ustazah nak tengok tajuk. Bacaan tajwid. Okay, semalam kita baca ayat 1, 2 dan 3 dan kamu pun kena hafal. Sekejap lagi Ustazah tanya. Sekarang ni kita sambung sekejap. Ayat 6. Okey, Alia try baca dulu ayat 4. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ji'il basara karrataini yang qali ilaika basara qasi'an wa wasi. Okey, stop. Dekat sini. Cuba kita tengok. Okey, tutup balik sekarang. Tutup balik sound mic kamu. Okey, dekat sini ada apa? Ibu rendah. Okey, ada mim. Mim yang ada syaddah ni kita wajib dengung. Summar. Oh, kita belum masuk tajwid lah. Okey, tak apa, kejap lagi. Sebelum habis. Summar. Berapa harakat kita kena dengung ni? Berapa selalu? 2. Okey, siapa lagi ingat? Ada lagi sini, ada hukum tajwid apa lagi ni? Siapa tahu? Tai ni. Ta baris atas bertemu dengan ya sukun. Tengok, sumarji'il basara karrataini. Siapa tahu? Taini ni mat apa? Mat lin. Baris atas bertemu dengan ya sukun. Okey, tengok dekat sini pula. Siapa yang ingat tajwid ni?
Yang qalib. Nun sukun. Nun yang tak ada baris bertemu dengan huruf qaf. Kita kena dengung. Ini apa? Ikhfa apa? Ikhfa apa ni? Ikhfa Ki. Ikhfa hakiki. Tengok dekat sini mana? Ikhfa hakiki. Ni apa? Ba sukun ni. Qal. Kola. Qalqalah. Ni ilaika. Ada satu lagi. Mat apa tadi Ustazah sebut? Mat lin. Ni mat lin. Ilaikal basaru kha. Ni apa? Baris atas bertemu dengan alif tiada baris. Mat apa ni? Kita panjang 2 harakat. Mat Asli. mat ali. Okey, tengok pula ni. Idgham apa? Dorang bila guna. Bila la tu tidak. Wa huwa hasir. Siapa tahu ni apa? Ni mat arif. Mat arif bikin. Dengan baris ayat 5. Walaqad baca separuh dekat stop awal lain. Boleh Faris ada separuh. Ada gema lah siapa punya handphone ke apa untuk suara. Okey, Faris tak adalah suara dia tak masuk. Irfan, cuba baca Irfan. Okey, Irfan, walaqad زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Okey. Ada apa ni kat sini? Qal. Kola-kola. Okey, ada wajibul gunnah ni. Nun yang ada syaddah dengan mim ada syaddah. Panjang ni. Berapa harakat kita kena baca? Kalau ada gambar ombak-ombak ni. 6. 5. Dia hujung ayat, dekat hujung ayat baru 6. Okey. Lagi, mana lagi? Ada banyak ni. Hukum tajwid, kita masuk sikit-sikit je. Sekejap lagi kita nak belajar tajwid sikit. Okey, ada mat asli dekat sini. Cuba siapa lagi boleh bagi tahu ada hukum tajwid apa lagi yang kamu tahu dekat sini. Nanti kita belajar sikit-sikit semua. Cuba sebut. Sebut satu tak apalah, jadilah. Seorang satu sebut. Okey, Fakira buka sekali sampai. Okey, tak apa. Okey, dekat sini ada mat asli, tengok ni. Ya, mat asli. Bi masabiha, mat asli. Baris bawah bertemu dengan ya, baris atas bertemu dengan alif. Okey, yang ini tadi ada siapa sebut idgham bila gunnah, yang ni. Idgham memasukkan la tidak tanpa dengung. Inilah kalau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Ini dia bertemu dengan huruf lam. Tidak dengung. Rujuman lisyayatin. Okey, wa'atadna lahum azabas sa'ir. Okey, ayat ke-6. Ustazah nak Kisha cuba baca, Kisha. Walilladzina. Mana? Ayat ke-6, walilladzina. Jumpa tak? Okey, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 7. Kesha, baris ke 7. Kamu kira. Tu.
walilladzina. Walilladzina kafaru birobihim Birabbihim bihim azab ghadabu jahannam. azabu jahannam Berarti kat situ jahannam wa bi'sal masir. Wamisal mafin. Okey, alhamdulillah kita tak apa, kita tengok sikit-sikit dulu, nanti lama-lama kan mahir. Okey. Kita kena mengundur balik lah, ambil balik siapa print yang Ustazah baru send tadi, nota tanda-tanda bacaan. Semua ada tak? Cuba angkat tengok. Kalau tak boleh buka sound, cuba angkat kertas nak tengok. Okey, bagus, ada. Tanda-tanda bacaan bahasa Arab dalam Al-Quran, Resam Usmani. Okey. Tempat kosong tu Ustazah nak kamu tulis. Apa tu? Kena tulis apa? Okey, ni tanda-tanda bacaan yang asas. Tanda bacaan pendek. Bila tanda bacaan pendek, kita kena baca pendek kan? Baris di atas. Simbol je. Dekat simbol tu kamu buatlah macam ni. Buat garis macam ni. Buat baris. Simbol dia. Kamu buat macam ni dekat tempat kosong tu. Simbolnya. Contoh kamu carilah dalam ayat Al-Quran apa. Contoh dia kamu tulis dekat sebelah tu. Cari dalam ayat Al-Quran tu, contoh kata senang je. Baris atas sangat senang lah contoh dia kalau kamu nak cari. Tengok ni. Wa pun dah jadilah. Dan maksud dia. Ada dalam surah Al-Waqi'ah ni. Okay, ini untuk contoh kamu tulis macam ni. Baris di atas tulis. Okay, boleh tulis sendiri. Untuk baris di bawah apa, contoh dia apa. Sudah bagi 1 minit. Okay, Ustazah pun buat juga. Okay, baris atas macam ni. Contoh dia wa. Okay, baris bawah. Contoh dia kamu carilah apa-apa perkataan yang baris di bawah. Lepas tu kamu tanda. Biyadihi. Okay, Ustazah ambil biyadihi. Tak apalah, Ustazah tunjuk, okay? Tengok ni, baris di bawah. Yang mana? Yang ni kita nak kata hi ni. Kamu ambil lah pensel ke pen ke warna merah, tanda dekat bawah ni. Tunjuk kata tu, baris bawah tu. Okay, baris di hadapan. Baris depan. Carilah perkataan yang ada baris depan. Macam Ustazah ambil huwa. Hu ni. Okay. Okay, baris atas, baris bawah, baris depan. Okay. Dekat ruang, okay, lagi satu. Tak apa, kamu belajar je. Kamu muda lagi, jadi tambah ilmu banyak-banyak. Okay, Ustazah nak kamu tulis. Dalam bahasa Arab dia apa? Baris di atas ni orang panggil apa? Siapa tahu baris di atas kalau dalam bahasa Arab kita panggil apa? Panggil apa? Fathah. Ustazah nak kamu tulis dekat bawah ni. Tulis Fathah. Tulis. Buat nota sikit. Fathah. Oh, nanti okey. Terror lah kita. Dah dapat hafal Fathah, baris atas Fathah. Okey, ni dalam bahasa Arab dia. Baris di atas ni maksud dalam bahasa Arab dia Fathah. Okey, baris di bawah pula. Tak tahu tak apa, Ustazah bagi tahu. Dhammah. Dot.
Dot. Kalau dalam bahasa Melayu nak tulis dot, kita tulis D dengan H. Dhammah. Okey, tambah sikit nanti nota ni boleh simpan. Baca bila-bila. Okey, baris bukan dhammah, kasrah. Maaf. Kasrah. Kasrah. Baris depan baru dhammah. Okey, tulis sikit nota tu. Ada yang dah hafal ke baris-baris ni? Dah hafal, alhamdulillah. Okey, fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Okey. Contoh dah siap ke? Untuk contoh, Ustazah ambil yang macam ni. Okey, dah siap. Okey, sambung ke tanda bacaan kedua. Untuk tanda bacaan kedua, tanda bacaan panjang. Dekat sini ada berapa ni? 3. Dikenali sebagai huruf mat. Ada 3 dekat sini. Yang pertama, huruf alif. Huruf alif yang didahului oleh huruf berbaris di atas. Okey, yang ini dekat kawasan simbol yang kosong ni Ustazah nak kamu tulis. Okey, tulis. Cara nak tulis dia, tulis macam ni. Kejap ya, Ustazah tunjuk. Huruf alif yang didahului oleh huruf berbaris di atas. Okey, kamu tulis macam ni. Simbol dia. Okey. Kamu buat. Ini untuk yang pertama. Kamu buat. Ni maksud dia apa? Ini untuk apa-apa huruf kamu nak isi kat sini. Bertemu dengan apa? Alif. Okey, ni untuk soalan, ni untuk yang pertama. Okey, yang kedua. Huruf ya yang didahului huruf berbaris di bawah. Okey, kamu tulis macam ni. Apa-apa huruf berbaris di bawah bertemu dengan huruf ya. Huruf ya bukan bunyi ya. Sebab apa huruf Ustazah sebut? Sebab dia tiada apa-apa baris. Tak ada baris apa-apa. Alif pun tak ada baris. Okey. Ini bila kita jumpa je huruf-huruf ni, kita kena baca panjang 2 harakat. Okey, yang ketiga. Dekat kawasan simbol tu kamu tulis. Apa-apa baris berbaris di hadapan bertemu dengan waw. Okey dah. Ini untuk simbol. Ini tanda bacaan panjang huruf yang pertama alif. Huruf alif yang didahului oleh huruf berbaris di atas. Yang kedua huruf ya yang didahului huruf berbaris di bawah. Yang ketiga huruf waw yang didahului oleh huruf berbaris di hadapan. Contoh dia kamu cari dalam Al-Quran. Dah buka surah Al-Mulk ni, kamu cari dalam Al-Mulk ni. Yang mana mat, yang mana contoh untuk pertama, kedua. Okey. Kalau tak jumpa, ya Ustazah nak bagi. Azabu. Azabu. Okey. Untuk yang pertama, Ustazah jumpa yang ini. Siapa yang tak tahu? Tulis dekat contoh sebelah dia. Azabu. 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 Okey. Yang kedua. Allazi. Allazi. Betul kan? Betul tak Ustaz? Allazi. Mak asli. Tak boleh. Allazi.
Okey, yang kedua Ustazah jumpa allazi. Okey, dah siap ke yang lain tu? Allazi. Yang kedua ni contoh dia allazi. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Mana yang ketiga? Alah. Siapa jumpa yang ketiga? Baris apa-apa huruf domah. Baris hadapan bertemu dengan waw. Waw yang tiada baris. Okay, Ustazah pun tengah cari ni mana. Okey, tak apa. Nanti cari. Tu yang hukum lain lah. Kalau yang baca sama. Oh, okey. Okey, boleh ambil. Boleh ambil yang hujung-hujung mana tadi? Rujuk Malisayati. Betul. Okey, Ustazah jumpa Ghafur. Okey, terima kasih siapa yang bagi tahu tu. Ghafurun. Okey, dah siap. Kita bergerak ke tanda bacaan yang ketiga. Okey, yang ketiga. Tanda bacaan diftong. Siapa pernah dengar diftong ni? Sekolah rendah belajar tak bahasa Melayu? Diftong. Diftong ni I, AI ataupun au. Wow. Kamu nak belajar, kamu belajar apa? Bahasa Melayu, perkataan wow. W-A-U. A-U lagi. Kalau I apa? Hai ke? Hai lah kan? Ustazah bagi contoh hai lah. H-A-I. Okay, dalam Al-Quran pun ada tanda bacaan diftong. Huruf-huruf dia dikenali sebagai huruf lin. Huruf yang pertama, huruf ya bertanda sukun. Ya tu mati, tak ada apa-apa baris. Yang didahului, depan dia ada huruf berbaris di atas. Okey, dekat simbol dia kamu tulis. Okey, dekat simbol dia macam mana? Siapa dah jawab? Siapa yang dah tulis? Huruf ya bertanda sukun yang didahului oleh huruf apa-apa huruf berbaris atas bertemu dengan ya sukun. Ya sukun tu ya yang tak ada baris. Yang ni cari contoh juga dalam surah Al-Mulk ni. Okey, untuk kedua huruf waw bertanda sukun yang didahului oleh huruf berbaris di atas. Sama juga apa-apa huruf berbaris di atas bertemu dengan huruf waw sukun. Waw mati, maksud dia waw yang tiada baris. Ya tiada baris. Okey, contoh dia kamu cari dalam surah Al-Mulk ni. Okey, Ustazah jumpa alaihi. Alaihi, ayat ketiga tu. Ini dah bergerak surah dia. Tak apa. Okey, kamu cari contoh dia ni. Ni simbol dia. Untuk yang pertama, huruf ya ni bertanda sukun. Ni yang kedua, huruf waw bertanda sukun. Okey, kamu cari dalam surah Al-Mulk. Okey, ada kat sini ayat ke-8. Ada ayat ke-8. Okey, mana ni Ustazah nak tunjuk ni? Ni tengok ni. Kalau kita sambung ayat dia, ini maklin ni. Ghaiz ni. Ghin baris atas bertemu dengan ya sukun. Okey, dekat sini pun ada faujun. Fa baris atas bertemu dengan waw. Waw sukun. Okey, Kisha boleh jumpa. Pegangan ni. Lupa tadi duk pegang dengan okey, dah. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita sambung yang kedua. Yang kedua pula, yang keempat, tanda tanwin berbaris dua. Okey, yang ni kamu boleh buat sendiri. Tanda tanwin baris dua di atas. Baris dua di atas. Baris dua di bawah. Kamu cari contoh dia, baris dua di hadapan. Okey, baris dua di atas.
Baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Contoh dia kamu boleh cari dalam Al-Quran ni. Kita tak masuk hukum tajwid lagi, jadi kamu ambil apa-apa contoh, tanda dengan warna lain dekat bawah dia. Okey, untuk yang kelima, tanda sukun, tanda mati. Maksud dia apa? Maksud dia, okey, tanda sukun tu apa huruf dekat situ Ustazah letak, terletak di atas mana-mana huruf. Okey, mana-mana huruf kamu macam biasa kamu tulis macam ni. Lepas tu tulis tanda sukun. Tanda sukun ni bentuk dia dalam Quran Usmani. Bentuk dia macam ni. Kamu buat macam ni. Tanda sukun. Contoh dia kamu boleh ambil mana-mana contoh dalam Al-Quran ni. Ni dekat awal-awal ni pun dah ada dah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lam sukun. Ada lam sukun. Dekat mulku tu ada lam sukun. Okay, ni simbol dia untuk tanda sukun. Bahasa Arab kita panggil dia sukun. Tapi kalau bahasa Melayu kita panggil tanda mati. Sebab apa nama dia tanda sukun atau tanda mati ni? Maksud dia mati. Dia tak hidup, dia tak ada bunyi. Huruf tu tak ada bunyi. Tidak ada bunyi dekat dia. Tidak dapat bergerak. Maksudnya kita tak boleh gerakkan, tak boleh letak baris kecuali huruf itu diberi tanda. Contohnya huruf ba. Ba sukun. Nama dia sukun. Ba sukun. Tetapi kalau dia baris atas baru dia hidup, baru dia boleh ada bunyi. Bila dia baris atas baru ada bunyi. So bila dia sukun dia matilah. Maksud dia kita tak perlu nak sebut. Kecuali ada bunyi angin sahaja. Contoh kalau dia qalqalah ada bunyi lantunan. Ab. Kalau dia bukan huruf qalqalah dia tak ada lantunan, dia cuma ada angin ke macam itulah, dia tak ada bunyi. Okey, yang terakhir yang keenam tanda tasydid. Atau kita panggil syaddah atau sabdu. Okey. Yang keenam tasydid. Tasydid ni kamu buat simbol dia apa huruf ni ada simbol ni. Sabdu. Orang Melayu panggil sabdu, bahasa Arab tasydid ataupun syaddah. Tasydid ataupun syaddah. Okey. Ustazah tulis dekat situ untuk menunjukkan huruf-huruf gandaan. Huruf-huruf gandaan maksud dia apa? Contoh. Rama-rama dalam bahasa Melayu, gandaan kan? Rama-rama. Tapi itu perkataan. Huruf dia apa? Meletakkan. Boleh ke nak kata gandaan? K ada dua kan? Tapi dekat sini, dekat bahasa Arab ni, huruf-huruf gandaan ni maksud dia, contoh, Rabbu. Tapi kalau bahasa Arab dia tak tulis macam ni. Contoh Ustazah tulis dekat sini. Kalau bahasa Arab dia tak tulis ba tu dua. Kan kalau Rabbu kan mestilah ba tu sukun. Satu lagi baris depan. Dalam bahasa Arab, dalam Quran Usmani, dia letakkan tanda sabdu. Rabbu. Rabbu. Okey, inilah maksud dia dalam bahasa Arab ni. Kenapa dia letak sabdu? Untuk menunjukkan huruf itu adalah huruf gandaan. Okey, dah. Siapa yang belum, yang tak faham boleh tanya. Kita masuk asas-asas dulu untuk permulaan kelas. Okey, habis untuk tajwid kita. Okey, hari ni kamu kena hafal ayat 4, 5, 6. Dan juga surah An-Naba. An-Naba Ustazah tak hadkan kamu hafal berapa ayat, tapi esok Ustazah tanya, okey? Ustazah nak tengok kamu mampu hafal banyak tak? Juz Amma ni elok untuk kita hafal sebab nak solat kan, kita nak solat takkan hari-hari nak baca surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah panjang.
Okey, untuk surah Al-Mulk hari ni kamu hafal ayat 4. Empat. Ustazah tak sempat nak tasmik, tak apa. Esok Adik kalau cuba buka je. Buka sekejap. Buka ni. ada masa esok Ustazah akan dengar lah. Okey, Al-Mulk ayat 4 hingga 6. Okey, untuk surah An-Naba. An-Naba semua ada berapa ayat? Okey, An-Naba. Juzuk 30. Yang baru masuk. Tak banyak Ustazah boleh dengar kamu punya bacaan. So, esok kita kurangkan sikit hadis ke untuk fokus kepada bacaan. Okey, An-Naba ni Ustazah nak kamu hafal juga. So, 10 ayat. Ustazah nak tengok kamu mampu banyak mana. Nanti Ustazah akan tetapkan setiap hari banyak mana. Okey, hari ni dah berapa ayat ni? Siapa yang dah hafal surah An-Naba? Tak ada yang hafal? Tak ada. Lagi? Okey. Kalau tak ada yang hafal, kamu mulai hafal hari ni. Tapi kamu usaha 2 baris. 2 baris 6 ayat. Surah An-Naba ayat 6 ayat. Kamu ulang-ulang, insya-Allah cepat hafal ni surah An-Naba. Surah An-Naba ayat 1 sampai okey. Esok terus hafal, bila start kelas Ustazah untuk hafazan Ustazah akan tanya. An-Naba. Okey Kesha, salin ni. An-Naba ayat 1 sampai 6. Al-Mulk hari ni ayat 4, Adik sana. ayat 4, 5 dan 6. Okey, sebelum kita habis kelas, kita ulang dulu surah An-Naba ayat 1 sampai 6. Malam tak sempat baca. Kejap. Jumpa tak muka surat berapa ni? 582. Juzuk 30, surah yang pertama. Surah ke-78, tapi surah dia yang pertama lah. Sebab sebelah dia juzuk 29 kan? Ini juzuk 30, surah yang pertama. Okay, bismillah. Sama-sama, siapa yang buka sound tu boleh baca sama-sama. Ayat 1 sampai 6, Ustazah nak dengar. Okay, bismillah. Kisha seorang je kan Kisha? Terkedu dia sekejap. Okay, tak apa. Mana? Surat mana? Surah apa Ustazah? Surat 582. Surah An-Naba. Tak edit. Surah An-Naba. Dah. Amma yatasaalun. Okay. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin naba'il. Nak dengar tajwid kamu. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Okay, 4. Kalla saya'lamun. Okay. Ayat kelima. Saya'lamun. Lamun. Okay, ayat keenam. Alam naj'alil arda mihada. Okay. Okay. Ustazah dengar suara Irfan kan? Irfan, Fakirah. Ada lagi suara yang perlahan-lahan Ustazah tak dengar siapa. Okay, Nisa. Nisa cuba baca ayat kelima. 5 ni yang bulat ni. Summa. Ya summa. Summa kalla saya'lamun. Okay, alhamdulillah. Okay, Kesha cuba baca ayat ke-6. Alam. Naj'alil arda. Okay.
Faris baca ayat pertama. Ya. Amma Yasata. Ya. tadi panjang. Duduk. Amma yasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Ayat pertama. Amma yatasaalun. Okay, tambah ayat kedua. Okay. Alhamdulillah. Okay, Kesha ayat ketiga. Allazi. الذي هم فيه Okay. Alia ayat keempat. Alia kala. Kalla saya'lamun. Okay, Kesha ayat kelima. Summa. ثم كلا سيعلمون Okay, Nisa ayat keenam. Alam. Nisa kita tandas. Nisa pergi tandas. Faris ayat keenam. Alam. Alam naj'alil arda mihada. Ya, boleh. Semua boleh baca. Pandai. Okay, dah habis kelas kita. Alhamdulillah, usaha dengar sikit-sikit bacaan kamu. Boleh baca. Okay, dah habis kelas kita. Cepat dia lupa semua. Ilmu kita hari ni dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillah. ثم كلا Cepat lagi. Subhanakallahumma. Ingat tak? Kafarah. Subhanallah. Betul-betul. Subhanallahumma wa Allahumma wa bihamdika. لا إله إلا Astaghfiruka wa atubu ilaik. wa amilu salihat. Tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Amin. Amin. Assalamualaikum. Dah habis kelas. Jumpa. Dua ya. Okey. Assalamualaikum. Bye. 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 Senyap.